الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi hari ini untuk sambung siri ke-31 Sirah Khulafa Ar-Rashidin, yang mana hari ini kita akan bincangkan tentang pengangkatan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sebelum tu masih lagi, saya nak ulang sikit lagi isu yang sama kita sebut beberapa minggu ni tentang keadaan umat Islam di Gaza, yang menuntut kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membantu mujahidin dan juga mustad'afin, supaya Allah membantu mereka menghancurkan musuh-musuh mereka dan memenangkan mereka. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin, Allahumma ansurhum ala a'daihim, Allahumma alaika bisahyuni. Dan tentu bila kita tengok tentang doa-doa berada di dalam tekanan ketika umat Islam sedang ditindas ataupun ketika ada musuh yang sedang menyerang umat Islam, di antara doa Nabi SAW, dia sentiasa sama. Dua benda yang Nabi SAW minta. Tak boleh satu sahaja, dua-dua sekali. Dia datang dalam satu package. Supaya Allah membantu mujahidin dan orang yang ditindas, satu, supaya Allah tolong mereka, dan supaya Allah menghancurkan musuh. Yang ni dua, dia jalan serentak. Tak boleh kita kata satu je, minta Allah Ta'ala tolong mujahidin, sudahlah, musuh ni tak apa, biar. Nak macam mana? Tak, dia bukan macam tu. Bahkan itu bukan sahaja dalam Islam. Sepanjang ketamadunan manusia, itulah yang berlaku. Apabila ada puak yang dizalimi, bukan sekadar minta supaya berhenti menzalimi orang yang dizalimi sahaja. Ada yang zalim, ada yang menjadi mangsa. Dia bukan sekadar berhenti kepada jangan jadi mangsa kepada orang lain. Tapi kalau bila situasi berlaku, dua benda. Satu, minta supaya Allah Subhanahu wa taala tolong orang yang dizalimi, orang yang ditekan dan ditindas. Dalam masa yang sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah hancurkan yang menindas tu. Dia bergerak sama, seiring. Tak boleh satu je. Dan Alhamdulillah, Malaysia kan negara kita, pendirian kita mungkin tak banyak negara yang macam Malaysia yang tinggal saki-baki sedikit sahaja, yang sentiasa keras dengan Israel. Sentiasa bertegas daripada dulu sampai sekarang. Walaupun sebelum ni beberapa tahun lepas ada cakap-cakap untuk memperbaiki hubungan tatbi', untuk baikkan hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia tak terlibat sama sekali, langsung tak terlibat. Dan itulah yang diteruskan oleh semua Perdana Menteri Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Kita sama, cakap-cakap tu tak ada dekat Malaysia. Dan isu satu benda yang berlaku mutakhir ni kan, saya nak sebut pun saya tak tahu, mungkin saya punya pembacaan yang mungkin singkat, terbatas. Wallahu a'lam, mungkin saya salah. Cuma satu benda yang saya perasan, mutakhir ni kan, isu terbaru ni, kita bukan lagi jagoh di arena antarabangsa. Satu ketika dulu, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, orang puji pendirian Malaysia. Malaysia negara yang paling berani. Perdana Menteri Malaysia paling ke hadapan. Masa tu orang sebut pasal Tun Mahathir, orang kata Mahathir, Mahathir memang kuat pertahankan Palestin. Sekarang ni, Perdana Menteri kita tetap sama juga. Dalam pidato Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni, dia sebut benda yang sama. Tapi kita bukan di depan dah. Kita bukan di depan. Saya pun tak tahu pasal apa. Mungkin pembacaan kita yang terhad. Cuma kalau kita baca media antarabangsa kan, CNN pun sama, BBC, Jazeera pun sama, kita bukan lagi jagoh. Wallahu a'lam, tak tahu pasal apa. Boleh jadi sebab masa ni semua orang bersuara. Jadi tak tahu nak letak spotlight dekat Perdana Menteri mana satu, pemimpin mana satu, sebab banyak sangat orang bersuara. Cuma saya perasan satu benda yang saya tak berapa sedap lah bila saya perasan. Mungkin saya tersalah. Mungkin saya salah dalam bab ni. Masa seminggu selepas Gaza diserang,
ada rancangan KJ dengan Syaril kan, buat rancangan TV Keluar Sekejap Sembang tu. Keluar Sekejap kan? Rancangan tu, mereka temu ramah satu orang pemimpin Palestin, Hamas, bukan satu orang aktivis Hamas. Temu ramah aktivis Hamas. Aktivis Hamas tu kata dia menzahirkan rasa sedikit mengharapkan yang lebih daripada Perdana Menteri Malaysia, sumbangan yang lebih besar. Dia sebutlah kita harapkan Perdana Menteri Malaysia dapat bagi sumbangan yang lebih besar, sekurang-kurangnya dapat telefon Ismail Haniyeh, dapat nyatakan sokongan kehadapan di arena antarabangsa. Dia sebut benda tu. Esoknya, Perdana Menteri buat statement dalam Facebook. Esoknya, dalam Facebook, Perdana Menteri tulis, semalam saya saya cakap telefon dengan Ismail Haniyeh, saya cakap telefon dan sebut solidariti. Baguslah itu. Cuma timing tu pada saya, seminggu dah Gaza kena serang. Dan sehari selepas ucapan tu dibuat, ataupun tuntutan tu disuarakan oleh aktivis Hamas tu, Perdana Menteri keluarkan kenyataan. Perdana Menteri telah pun telefon Ismail Haniyeh menyatakan kita punya sokongan dan sebagainya. Okey, satu bab. Cuma timing tu pada saya, kalau lebih awal mungkin lebih cantik lah. Perhimpunan baru-baru ni, Dr. Musa Nordin tu kan, dia cakap masa perhimpunan, walaupun kita tahu lah perhimpunan ni dianjurkan oleh orang yang pro dengan kerajaan, pendirian mereka dekat dengan pendirian kerajaan PH, bukan BN, dia pun tak suka BN, tapi dia berdekat dengan kerajaan PH. Ucapan yang Dr. Musa tak patut buat bila masa dia mungkin lebih tahu, dia lebih lama terlibat dalam perhimpunan. Ini bukan masa untuk educate orang. Orang mai penuh dengan sentimen, bukan nak ajak orang, okay, boleh kritik Israel sahaja, jangan kritik Yahudi. Itu bukan masa dia. Masa untuk mendidik bukan begitu. Apabila orang cakap, orang tahu maksud apa yang mereka cakap. Macam kita sebut dalam surah Ali baru ni, Nabi SAW doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Time tu takkan time tu ada orang kata, Rasulullah, sahabat saya bukan Quraisy. Sikit je Quraisy yang jahat, tak payah. Allah tahu maksud kita, Nabi tahu maksud yang disebutkan. Apabila sentimen tengah membuat, that is not the time to educate. Okay, jangan cakap pasal Yahudi. Cakap pasal Israel saja. Tak, itu bukan masa dia, satu. Yang kedua tu dia sebut membuatkan orang marah. Jangan ucap takbir, jangan laung-laungkan takbir. Apa? Walaupun dalam perhimpunan tu ada beberapa yang bagi ucapan Nurul dan sebagainya, dia ucap takbir. Tapi bila kenyataan begitu dia buat, jangan laung-laungkan takbir sebab menghormati orang yang lain agama. Ini bukan perhimpunan keagamaan. Ini perhimpunan keamanan, menuntut keamanan dan sebagainya. Pada saya itu tak patut. Jangan, lepas tu pergi kata pula jangan buat perangai macam Zaini semua ni lagi lah teruk. Tak patut dibuat, tak patut. Dalam majlis tu orang Malaysia faham sangatlah takbir ni, orang bukan Islam di Malaysia, depa tahulah bukan nak suruh pergi perang depa. Hindu Cina yang jadi polis, baju bash Allah Muhammad. Depa tahulah. Tapi esoknya Perdana Menteri buat statement Facebook tentang Palestin. Di hujung ayat tu takbir. Timing ni saya rasa, saya tak apa, sedap lah. Bagus Perdana Menteri kita ambil tahu apa yang berlaku di lapangan, ucapan-ucapan di lapangan dan terus bersifat betul-betul bagi reaksi selepas tu. Tapi macam timing ni, wallahualam, pada saya kita mungkin di peringkat antarabangsa ni orang tak lihat sangat kot dalam isu ni sekarang ni lah. Kemudian sebagai rakyat Malaysia kan, saya boleh faham lah sentimen orang yang membangkang dan sebagainya. Mereka mungkin menuntut lebih lagi. Menuntut buat something else, lebih daripada tu. Kita tak boleh kata, saya telah berani, saya telah tegas dan kerana itu saya dapat nota daripada US untuk kata, untuk tegur kita, sebab hang tak nak katakan Hamas tu pengganas dan juga hang tak nak tentang perjuangan Hamas ni semua, dapat tekanan. Itu bukan zaman untuk kita kata kita telah berjuang, apa bukti kita berjuang, kita dapat notis begitu. Sedangkan orang lain suara juga. Ni Latin, Bolivia, Colombia, Brazil, Chile, presiden dia maki Israel macam tu je. Dia maki. Itu bukan tanda aku telah menjadi jago sebab aku kritik Israel. Time ni semua orang buat. Maksudnya sebab tak mau kata Hamas pengganas, kami telah mengambil risiko besar dihentam oleh US. Tak tahulah. Wallahu a'lam.
Qatar tak anggap Hamas pengganas. Qatar iktiraf Hamas, dan ada pejabat Hamas di Qatar. Wakil Hamas duduk di Qatar. Khalid Mash'al duduk di Qatar. Dan tadi pagi saya dengar CNN, Biden tu puji Qatar sebab jadi orang tengah antara Hamas dengan Amerika untuk lepas nak bebaskan rakyat Amerika yang ada dekat Gaza. Bukan nak puji pendirian Qatar pun. Semua orang ada motif masing-masing. Tapi kalau kita nak habaq ke orang kata aku bertegas sebab tak mau kata Hamas tu pengganas, aku menerima tekanan, untuk penyokong mungkin penyokong kata wah, itu keberanian tahap tinggi. Tapi untuk orang di luar, orang kata banyak lagi negara yang tak anggap Hamas pengganas, okey lah. Jadi saya ingat ini menjadi tuntutan ramai juga rakyat nak lihat mungkin lebih sikit kot keberanian di dalam stadium dalam bahasa Melayu yang didengar oleh orang Melayu. Saya rasa ini untuk masyarakat antarabangsa tak sampai apa-apa, tak sampai. Sebab satu ketika dulu kita pernah menjadi jago dalam isu ni. Dan satu lagi yang saya nak sebut ni, saya minta maaf, saya jarang cakap politik. Saya suka Perdana Menteri, bukan tak suka. Cuma bab ni lah satu bab yang kita rasa macam mungkin kita boleh buat lebih daripada tu kot. Ini satu bab lagi. Awal lagi kan Ustaz apa nama statement yang dibuat oleh Ngah Koming kan baru ni, bila tengok budak-budak sekolah pakai selendang macam tutup muka macam Hamas punya juru cakap Abu Ubaidah ni orang paling besar sekarang ni. Tuan kalau tak tahu nama Abu Ubaidah kena tengok berita banyak-banyak. Semua orang tunggu dia cakap, Israel tunggu dia cakap. Satu dunia tunggu dia cakap. Nama dia siapa pun tak tahu. Muka dia orang tak tahu. Tapi satu dunia tunggu ucapan dia, Abu Ubaidah. Oh, dahsyat dia. Dia orang paling ucapan dia paling dinanti-nantikan lah. Masa krisis ni. Siapa dia orang tak kenal. Ngah Koming tulis, sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstremis dan keganasan. Sebaliknya, sifat manusiawi dan perasaan cinta keamanan perlu diketengahkan. Mereka yang salah guna kuasa dan bertanggungjawab wajib dikenakan tindakan disiplin. Kat bawah tu, dia bergambar budak sekolah yang pakai serban macam Abu Ubaidah tu dan pegang senjata. Baik, maksudnya apa nak kata? Ini ekstremis dan juga ini tindakan yang konflik, untuk meraihkan konflik. Pegang senjata bukan tanda ekstremis. Kenyataan dengan komik ni, saya nak berlaku adil lah. Bukan dia seorang je. TMJ bawa sentimen yang sama masa interview dengan KJ dengan Syarif. TMJ juga sebut, tanya juga, pegang senjata tu untuk apa? Ni saya nak jawab lah. Pegang senjata semua orang tahu, dia bukan untuk keganasan. Memegang senjata untuk budak-budak lelaki kan, dulu mungkin keris, sekarang dah berubah dengan senapang. Dia tanda keberanian. Orang ajak budak-budak kecil pegang senjata tu tanda keberanian. Tanda perjuangan. Pegang senjata tu tanda perjuangan. Senjata ni lambang untuk menaikkan semangat orang. Menaikkan semangat. Itulah lambang untuk naikkan semangat. Hari kemerdekaan mana-mana negara pun, lambang semangat nak menyatu padukan orang, senjata. Apabila orang ditindas, senjata menjadi lambang yang menyatu padukan suara mereka, kita bersatu. Itu tujuan kita pegang senjata ni, semangat. Itu lambang senjata. Dan apabila orang lain pegang senjata mainan ke, ataupun pakai imej yang sama dengan orang yang bawa senjata, itu solidariti kepada mereka. Belum tentu semua pengganas. Belum semua. Kalau semua pengganas, bubar ya tentera yang ada. Tak, bukan pengganas kesemuanya. Ya, pengganas bawa senjata. Tetapi orang yang lawan dengan pengganas juga bawa senjata. Bila imej senjata itu ditiru, dipegang, kena tengok mereka ni solidariti dengan siapa? Dengan pengganas ke? Dengan orang yang ditindas? Dengan siapa mereka bersolidariti? Pakaian siapa yang mereka pakai? Kalau mereka pegang, menggambarkan semangat pejuang yang mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan agama mereka, dikatakan pengganas, ini tak betul. Sebab dia bukan tentang senjata. Kena tengok konteks orang pakai senjata tu untuk apa. Siapa yang bagi gambaran, pakai serban tutup muka, pegang senjata pengganas? Ini gambaran yang salah. Itulah yang mujahidin pakai. Nampaklah jahatnya kenyataan begini. Itu pakaian mujahidin. Macam mana mujahidin kena tutup muka? Kalau tak tutup muka, mana mereka nak pergi? Dunia bersepakat untuk kalau mereka ditangkap, kena sumbat dalam penjara. Di mana-mana negara pun. Imej
mujahidin. Dan di Malaysia lah, katakan di Malaysia, tak mau tengok luar, di Malaysia, senjata ni tanda semangat perjuangan. Apabila orang dalam mood nak defense ke, dalam mood berdepan dengan musuh, sama ada musuh dalam perang ataupun musuh yang bukan musuh dalam perang, musuh dalam perjuangan sahaja pun, senjata menjadi alat untuk menunjukkan semangat. Sebab tu bendera UMNO ada keris. Sebab tu ketika perbincangan politik hangat, isu perkauman hangat, Presiden PAS masa tu pergi potong kek pegang keris. Sebab tu juga Ramasamy yang kena pecat dengan DAP, masa tu dia tak kena pecat lagi, pergi tunduk kepada bendera LTTE, bendera apa nama? LTTE, takut silap sebut nama highway. LTTE ya, tegak antara dua. Okey, LTTE. Yang highway tu nama apa? Okey, lekas. Tak okey, LTTE. Ketika ni cerita serius, jangan gelak, cerita serius. Ketika Ramasamy pergi tunduk kat lambang senapang tu, sama kita tak, iyalah, perjuangan LTTE itu perjuangan pengganas. Tapi dalam masa yang sama, bila Ramasamy buat keris tu bukan pedang ke, keris ke, senapang ke, pistol ke, lambang perjuangan. Dan semakin elit kumpulan perang tu, semakin elit, semakin teguh di medan perang, dia ada penghormatan tertentu yang tak ada pada tentera lain. Di dunia semua buat macam tu. Agung pakai uniform tentera, kalau tuan-tuan perasan kan? Kalau dia pakai uniform PUDM, dia bubuh sayap parachute. Dia pakai badge Pascal. Macam mana dia nak pakai badge Pascal? Dia tak pakai badge tentera laut punya, tentera udara punya mekanik ke, tentera udara punya engineer, tak, Pascal. Pasal apa? Lanyard dia tu, lanyard komando warna biru. Sebab apa? Itu image. Nak menunjukkan semangat perjuangan tertinggi. Bab ketenteraan, bab peperangan, bab senjata, itu menggambarkan semangat perjuangan tertinggi. Bila Agung pakai uniform ATM, lanyard dia tetap biru, topi dia topi hijau komando, GGK. Sultan Johor, dia pakai topi, dua lambang, GGK dengan JMF punya komando. Dua-dua, badge di kepala. Sebab apa? Banyak lagi regimen duk ada. Banyak lagi kor dalam angkatan tentera. Macam mana nak pakai yang tu? Ini bukan pasal pengganas. Salah kalau siapa yang go into that direction dianggap pengganas. Ini salah. Panglima ATM sama juga, sebelum ni panglima daripada tentera udara, dia pakai badge Pascal, pasukan khas udara. Ini menaikkan semangat orang. Hari-hari kemerdekaan, budak-budak pakai baju askar. Pasal apa budak-budak pakai baju askar, tak pakai baju bunga-bunga? Ganas tak semua ni? Tak ganas. Ini bukan pasal ganas, ini tentang semangat perjuangan. Sekarang ni lah orang tukar konsep dia. Orang tukar konsep sebagai sukan. Tapi dulunya, ratusan tahun dahulu, semua budak yang belajar bermain senjata, budak-budak lelaki yang belajar main senjata, keris ke, pedang ke, tombak ke, apa ke, dia associate permainan senjata tu dengan semangat perjuangan. Sekarang lah jadi sukan yang orang tak fikir pasal apa. Orang main sukan je, panah je. Tak, dulu bukan macam tu. Panah itu menggambarkan semangat perjuangan, permainan senjata. Sebab tu Nabi SAW, Nabi tengok budak Ansar main senjata, Nabi kata, irmi ya bani Ismail fa inna abaka kana ramiyan. Wahai anak-anak Ismail, lontarkan panah tu, kerana bapa kamu dahulu adalah pelontar panah yang baik. Sepanjang sejarah, budak-budak lelaki ketika ditekan, ketika dalam hidup dalam perang, ketika bersolidariti dengan orang yang ditekan, dia buat tiga benda. Pakaian mereka, pakaian pendekar. Pakaian pendekar. Hari kebangsaan, orang pakai pakaian tentera lah zaman sekarang. Dulunya pakaian pendekar. Orang belajar martial art. Dan bangsa-bangsa berbangga dengan martial art mereka. Silat ke, taekwondo ke, karate ke, jiu-jitsu ke, tomoy ke, apa ke. Orang berbangga. Dulunya, ini lambang keperlawanan. Dan mereka berbangga dengan bermain senjata. Ini ingat tunjuk buat ekstremis. Ini bukan ekstremis. Hang yang bodoh. Dia yang bodoh, bukan ekstremis.
Ini semangat perjuangan orang. Kalau solidariti dengan kumpulan yang dizalimi, dengan kumpulan yang negeri mereka dirampas, ini bukan pasal ekstrim. Hang yang ekstrim. Nampak? Saya tak suka kritik terbuka dalam bab baling, tapi ini menunjukkan di sebalik ni ada isyarat nak kata apa? Pakaian tu pakaian pengganas. Pakaian konflik. Sedangkan dia beri tindas. Menteri Pendidikan pun, saya pun tak tahulah. Ucapan ni kadang-kadang ada benda tak perlu diucap lah. Tak perlu diucap. Saya dengar ucapan Menteri Pendidikan. Jangan masuk campur urusan sekolah. Jangan masuk campur urusan sekolah ditentukan oleh cikgu sendiri. Okey dah, tak apa. Yang hang nak bagi contoh, jangan marah kalau orang tak mau ucap takbir. Apa guna contoh tu hang nak sebut dalam parlimen? Berapa hari selepas isu berlaku, selepas di sekolah-sekolah dilaporkan cikgu-cikgu bagi garis panduan budak-budak tak boleh takbir, tak boleh apa semua, apa ni? Nak jaga hati siapa? Dia nak jaga hati siapa? Malaysia ni negara yang tak payah jaga hati siapa-siapa. Tak payah jaga hati siapa-siapa. Orang dulu kawan-kawan Arab kata, oh Malaysia ni racist undang-undang diskriminate bangsa lain. Kita kata, saya rasa kita kena pegang pendapat yang sama. Hang duduk di Malaysia, hang tahu beza kami dengan apa. Nampak undang-undang tu hang nampak macam diskriminate, tapi selangkah tak lebih daripada undang-undang tu. Selangkah pun tak lebih. Berbanding dengan negara-negara yang berkata apa tak diskriminate, in practice tunggang hancur. Kata Perdana Menteri, kami kata menteri besar yang mesti Melayu semua. Perdana Menteri tak ada yang bukan Melayu. Tapi Ketua Menteri bukan Melayu dah. Di negara yang konflik sama-sama Islam, oh hang punya keturunan, hang masuk tentera, paling tinggi hang boleh sampai, kena je. Brigadier tak boleh, Major General tak boleh, Lieutenant General tak boleh, General tak boleh. Kami ada Panglima Tentera Laut orang Hindu. Di Malaysia, Panglima Tentera Laut orang Hindu. Peguam negara, bukan Islam ada. Tanah, oh Malaysia diskriminate, dia berkata. Ada tanah rizab khas orang-orang Melayu dan Bumi Putera, orang lain tak boleh beli. Itu sahaja. Majoriti, kebanyakan tanah kalau bukan pemilikan company, Cina yang pegang paling banyak. Di negara kamu yang kononnya tak ada undang-undang tu, minoriti tak dapat beli tanah. Tak, kita kena tengok negara-negara lain yang terbuka apanya. Di Malaysia tak pernah ada orang kena bunuh atas sebab bangsa. Tak pernah orang Melayu keluar ramai-ramai pergi bunuh satu orang Hindu ataupun satu orang Buddha ataupun orang Cina. Tak pernah. Kat Malaysia tak ada. Jadi kalau orang dah kata Malaysia ni diskriminasi, tengok betul-betul. Selangkah tak lebih daripada apa yang ditulis dalam undang-undang. In practice, takat tu je. Tak lebih daripada tu. Dan undang-undang tu diwujudkan terbukti orang-orang lain dapat hak mereka. Ekonomi mereka kuasai. Jadi ini isu yang kita tak tahu nak jaga hati siapa ni. Direction mana kita nak pergi, kita pun tak tahu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala teruskan pendirian pemimpin negara kita untuk bertegas dalam isu mempertahankan orang Islam, jati diri orang Islam. Nak play safe sangat ke mana? Nak jaga hati siapa? Tak ada keperluan untuk semua ni. Jadi itu sedikit sebanyak mukadimah untuk hari ini. Kita sambung pengajian kita. Bismillah. Jangan sudahi lagi, saya nak balik ya. Seterusnya, pengangkatan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, setelah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, ketika itu orang minta untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Mereka minta dekat dia untuk menggantikan kedudukan Sayyidina Uthman. Banyaklah kisah yang berlaku, banyak version kisah. Di sini sejarah telah merekodkan kisah-kisah yang saling bercanggah. Version Syiah lain, version Sunni, version Khawarij lain, dan kalau dikumpulkan cerita ni, dia ada banyak versi-versi yang nampak macam bertentangan. Kita cuba sebutlah sedikit sebanyak yang boleh bagi nampak cerita ni semua inline. Pada hari setelah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, Ali radhiyallahu anhu keluar ke masjid dan dia keluar seperti biasa. Disebutkan dalam buku ni dia pakai serban dia dan dia pakai kain sarung dia dan dia pegang sandal dia di tangan dia, ikat kasut dia, pegang di tangan, dia pergi ke masjid seperti biasa.
Dan diriwayatkan pada ketika itulah orang baru bai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Khawarij pergi jumpa Ali, minta mereka nak bai'ah awal-awal. Al-Ashtar, antara yang paling awal dia terlibat dalam pembunuhan Osman, terus nak bai'ah Ali. Bila mereka nak bai'ah Ali, Ali tak mau. Ali kata urusan ni ditentukan oleh kaum muslimin, bukan ditentukan oleh Ali. Pergi ke masjid. Dan apabila Ali radhiyallahu anhu pergi ke masjid, yang awal-awal bai'ah kepada Ali adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah tangan dia masa perang Uhud, tangan dia cacat sebelah, tangan dia lumpuh. Dia angkat juga tangan sebelah yang tak lumpuh tu untuk bai'ah Ali. Ketika tu ada orang Madinah tertanya-tanya, Talhah tak sempurna. Talhah tak sempurna. Kemudian diikuti oleh Zubair. Zubair juga bai'ah Ali dan orang beramai-ramai bai'ah Ali. Diriwayatkan pada ketika itu, sebahagian daripada para sahabat mereka lambat bai'ah Ali radhiyallahu anhu. Mereka tunggu apa orang ramai buat. Sebab sentimen sahabat ketika itu mereka tak tahu. Satu. Dan yang kedua, semua orang tercari-cari apa nak buat. Osman baru dibunuh. Keutamaan mereka pada ketika itu adalah untuk menuntut bela di atas kematian Osman. Di antara yang lambat adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ni orang kepercayaan Osman, dilantik untuk jaga Baitul Mal. Menteri Keuangan, orang yang paling dipercayai lah biasanya jaga harta negara. Osman lantik dia, Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit antara yang lambat membai'ah Sayyidina Ali dan dia bai'ah. Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit juga lambat sebab Nu'man ni orang yang pergi bawa surat dan juga jari Nailah dan juga baju Osman pergi ke Muawiyah di Syam. Jadi dia pun lambat juga bai'ah dan disebutkan beberapa sahabat yang lain. Hasan bin Thabit dan juga beberapa nama disebutkan lambat bai'ah, tetapi mereka semua bai'ah. Kesemua bai'ah Sayyidina Ali, selepas itu menjadi pemimpin. Setelah Sayyidina Ali, sebelum Sayyidina Ali dilantik, apa yang berlaku? Para sahabat, kesemua mereka tak mau jadi khalifah. Sayyidina Ali balik ke rumah. Muhammad bin Hanafiyah, anak dia sebut dia balik ke rumah, dia tak keluar. Orang pergi jumpa orang Mesir nak dia jadi khalifah. Orang Kufah, ataupun orang Basrah dulu, orang Basrah jumpa Talhah, pergi cari Talhah. Jumpa nak minta Talhah untuk jadi khalifah. Ganti, tak ada pemimpin. Khawarij punya kerja, dia pergi bunuh orang. Pergi bunuh Osman, lepas tu baru dia nak plan. Siapa jadi pemimpin ni? Dah 3 orang nak orang yang lain. Orang Mesir nak Ali. Orang Basrah nak Talhah. Orang Kufah pula nak Zubair. Lepas tu baru dia plan. Siapa-siapa pun tak apa. Jumpa Ali, Ali tak mau. Dia pergi jumpa Talhah, Talhah kata aku tak mau. Urusan ni bukan urusan aku, tak mau. Jumpa Zubair, Zubair tak mau juga. Tak mau jadi khalifah. Tak ada option dah. Jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Asalnya mereka tak mau dia. Mereka jumpa dia juga untuk jadi khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas kata aku tak mau, aku tak terlibat. Ni sahabat-sahabat utama bila jadi isu begini semua orang tak nak. Kami tak mau ambil jawatan ni. Mereka jumpa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata aku tak terlibat, dia nak keluar pergi umrah, nak pergi haji umrah selepas musim haji. Jadi kebanyakan sahabat ketika tu tak mau. Sehingga sebahagian riwayat disebutkan Al-Ashtar ni, riwayat ni riwayat yang lemah, dia paksa orang-orang besar di kalangan sahabat untuk jadi khalifah. Dan dia tak mau, kemudian mereka semua dituntut untuk cepat-cepat bai'ah Sayyidina Ali. Zubair, Talhah dan sebagainya dituntut untuk cepat membai'ah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, orang jumpa dia, orang minta. Talhah dan Zubair juga di antara yang meminta untuk Ali jawatan ni. Ali kata, fa inni akuna waziran khairan li min an akuna amira. Ali kata, ambo bagi aku jadi menteri je. Tolong selesaikan urusan negara. Siapa nak jadi pemerintah, jadi. Aku jadi menteri cukup. Lebih aku sukai daripada kamu lantik aku jadi amir. Tapi Talhah dengan Zubair kata, tak ada pilihan hang lebih baik daripada kami, hang jadi pemimpin. Ketika tu. Nanti tuan-tuan kena lihat kronologi dia. Talhah dengan Zubair fully support untuk Ali jadi pemimpin. Ali lebih baik daripada mereka. Setelah Ali dilantik jadi pemimpin, dalam keadaan dia tak mau, dia keluar ke masjid, Khawarij jumpa dia, suruh juga, Ali tetap tak mau. Dia kata bukan kamu punya urusan. Dia pergi ke masjid, mula dengan Talhah, kemudian Zubair, kemudian ramai kaum muslimin bai'ah Sayyidina Ali. Khawarij pun bai'ah juga. Okey, Khawarij dah dapat pemimpin. Dan lepas dia dapat pemimpin, ini isu yang berlaku selepas tu, Nabi SAW sebut dalam hadis, khilafatun nubuwah 30 sanah, thumma yu'tillahul mulka man yasha'. Kepimpinan nubuwah, pengganti para nabi adalah selama 30 tahun. Lepas tu Allah bagi kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini hadis Nabi SAW. Yang menggantikan Nabi ada 30 tahun. Lepas tu Allah bagilah kuasa kat siapa Allah nak bagi.
Dan ternyata mukjizat perkataan Nabi SAW ni betul-betul jadi macam Nabi sebut. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun. Sayyidina Uthman jadi khalifah 12 tahun. Dan Sayyidina Ali jadi khalifah 6 tahun. Cukup 30 tahun. Lepas tu Nabi kata, Allah bagi kerajaan kepada siapa yang Allah nak. Dan para imam ahli sunnah wal jamaah, mereka bertegas. Ali adalah khulafa ar-Rashidin. Ini pilihan ahli sunnah wal jamaah. Kena penting. Bahkan Imam Ahmad mengkafirkan mereka, siapa yang tolak Ali sebagai khalifah. Kalau orang pegang dengan mazhab. Dua-dua ekstrim. Satu ekstrim Syiah. Ekstrim Syiah yang kata Abu Bakar, Umar, Uthman bukan khalifah. Salah. Ali bukan yang pertama. Dia bermula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman. Satu lagi ekstrim Khawarij. Yang kata Abu Bakar dengan Umar je betul. Uthman salah. Mula-mula dia sokong Ali, lepas tu dia tolak Ali juga. Ini semua sesat. Pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka berempat-empat adalah Khulafa ar-Rashidin. Sebagaimana Nabi SAW sebut. Khulafa ar-Rashidin. Kesemua mereka. Tak ada beza. Dan ini dipegang oleh umat Islam kebanyakannya. Kita doa pun orang akan doa. Bila kita selawat kepada Nabi SAW, kebanyakan orang di dunia Islam akan selawat juga kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Keempat-empat Khulafa ar-Rashidin. Walaupun masa pelantikan ni adalah isu, ada yang lambat, ada yang cepat dan sebagainya dalam membai'ah mereka. Kalau tuan-tuan baca buku 252, 253, nampaklah di sini para a'imah ahli sunnah wal jamaah sangat bertegas untuk mengatakan keempat-empat mereka khulafa ar-Rashidin. Nanti ada orang tanya, pasal apa para sahabat tak ikut perang dengan Ali kalau sokong Ali? Tak. Bukan kerana mereka tak anggap dia khulafa ar-Rashidin. Para sahabat terutamanya di Madinah. Bukan sebab tu. Tapi sebabnya lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagai contoh, antara orang yang dipercayai pada ketika itu. Orang tanya, pasal apa dia tak keluar perang dengan Ali? Sebab dia tak keluar perang sahaja. Abdullah bin Umar kata, tahun ni aku sumpah, aku tak cabut senjata aku selepas Osman dibunuh. Aku tak lawan dah dengan siapa-siapa. Kita dah sebut, Abdullah bin Umar kata dia bawa, aku cabut pedang aku untuk lawan orang Islam 2 kali ya. Masa Kedah pula dah. Masa Mekah kena serang sekali dan semasa hari kematian Osman, berkawal di rumah Osman. 2 tu je. Sebab tu dia tak ikut pegang pedang. Jadi, dan orang yang terlibat mengikut Aisyah radhiyallahu anha, nanti kalau sempat kita baca, bukan sebab mereka tak mengaku Ali. Tapi kerana mereka tuntut bela di atas kematian Osman yang Ali kata yang tu bukan keutamaan. Sebab tu mereka berlakulah fitnah yang besar pada ketika itu. Mereka tak pertikaikan Ali. Talhah tidak, Zubair tidak, Aisyah tidak, hatta Muawiyah pun tidak. Bukan untuk mempertikaikan Ali, tapi untuk meminta supaya tuntut bela kepada Uthman. Jadi ini isu yang berlaku yang kita akan baca. Cuma ala kulli hal, bila kita nak baca perang di antara sahabat ni, di sini kita akan masuklah bab seterusnya, perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Para sahabat kesemua mereka diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk bab ni, mereka kesemua Allah Taala redha. Dan bila Allah Taala redha, apakah itu bererti mereka tak buat salah? Tidak. Ada sebahagian daripada mereka buat tindakan yang salah berbanding dengan yang lain. Dan kita berpegang bahawa yang betul pada ketika itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Pandangan Ali yang betul. Sebagai khalifah, dia patut dihormati sebagai khalifah. Orang kena taat kepada dia. Yang keluar sama ada lawan dengan dia ke, ataupun keluar untuk tuntut bela di atas kematian Uthman ke, ini tindakan yang salah. Yang mendesak Ali supaya tuntut bela di atas kematian Uthman pada ketika tu, yang bagi syarat dekat Ali, kalau hang tak tuntut bela kami tak bai'ah, itu salah. Pendirian tu salah. Yang berkumpul beramai-ramai, mereka pergi ke Basrah dan sebagainya untuk mengumpulkan orang supaya lawan kepada pemberontak Uthman, itu juga salah. Jadi pendirian politik mana yang betul pada ketika itu? Ali. Muawiyah punya pendirian pada ketika itu salah. Aisyah radhiyallahu anha punya pendirian pada ketika itu salah. Talhah dan Jubair juga salah. Pendirian Ali yang betul. Tapi dalam masa yang sama, kita menghormati kesemua para sahabat. Udul indallah. Kesemua mereka adil di sisi Allah. Apakah dalam jiwa mereka ada kadang-kadang mereka rasa macam tindakan mereka betul? Kadang-kadang mereka terbawa kerana permusuhan dengan musuh-musuh. Kadang-kadang mereka sangka orang yang bukan musuh mereka, tapi baik dengan musuh mereka, mereka benci juga orang tu. Ini benda biasa. Manusia akan ada perasaan yang macam tu. Kita dah baca sirah. Sebab tu bab ni kan, jangan mula di sini. Mengaji sirah, dia tak boleh mula bab ni. Bab ni, siri 31 ni, jangan mula di sini.
Kalau mula di sini, tuan-tuan skip siapa-siapa lah. Kalau skip yang depan, kita tak akan nampak realiti kehidupan mereka macam mana. Kena nampak dulu macam mana mereka berkasih sayang, macam mana mereka berperang bersama-sama, macam mana mereka punya cinta kepada Nabi SAW dan unsur kemanusiaan yang ada dalam jiwa mereka. Kadang-kadang mereka bertengkar macam mana, kadang-kadang mereka salah faham macam mana mereka menyelesaikan pertelingkahan dan salah faham. Ni semua kena go through dulu. Baru boleh sampai bab ni. Sejarah bukan mula di sini. Bagi orang yang tak belajar sejarah, tiba-tiba dia buka perang Jamal ya. Ui, sahabat teruk lah, bunuh sama sendiri. Tak, jangan baca dari sini. Kena baca dari depan dulu. Kena baca daripada zaman Nabi SAW. Yang tu cara belajar sejarah. Jadi kalau siapa kokot tengok video ni kan, tiba-tiba, jom kita start dari sini. Jangan. Start ni. Daripada Rahiqul Maktum, mula Nabi SAW diutuskan, dari situ kena mula. Baca dari situ. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman. Lepas tu sampai sini. Kalau start kat sini, tak betul. Kita punya pandangan akan tunggang langgang. Kita dah ingat, macam kita lah. Bergaduh sama seri rebut kuasa. Ini salah baca. Daripada first kena baca. Baik, seterusnya. Muka surat 587. Sepak terajang Ali bin Abi Talib dan peristiwa pada masa berlalu. Sebelum Ali, bismillah. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di antara wali-wali yang dilantik oleh Uthman, di Mesir kita dah sebutkan, Abdullah bin Sa'ad bin Ibn Abi Sarah, sepupu Uthman. Banyak kali dah kita sebutkan cerita pasal dia. Nabi suruh bunuh dia, dia murtad, lepas tu dia masuk Islam balik. Itu gubernur di Mesir. Di hujung hayat Uthman, Khawarij desak Uthman suruh tukar juga, Uthman pun tukar. Jadi di Mesir, Muhammad bin Abi Hudzaifah dan Muhammad bin Abu Bakar. Dua orang ni memegang kuasa. Dua orang anak kepada sahabat Nabi SAW, Abu Hudzaifah dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dua orang ni menjadi gubernur terakhir berkuasa di Mesir pada zaman Uthman selepas Ibn Abi Sarah. Di Kufah, bawah sikit pada Mesir, di Kufah, Abu Musa al-Ash'ari jadi imam pada ketika itu di Kufah. Lantikan Uthman. Abu Musa al-Ash'ari dia baik dengan Ali. Uthman lantik dia tapi dia kekalkan hubungan yang baik dengan Ali. Di Basrah, yang dilantik oleh Uthman, di Basrah Abdullah bin Amr, dan juga di Yaman Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Lagi apa lagi? Di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, kita tahu lantikan Uthman. Syam tu besar sangat. Di Hims, jajahan Syams, Muawiyah bagi tempat itu dijaga oleh Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid. Kalau tuan-tuan tengok 2-3 kuliah lepas, ini antara orang yang muta'assib betul-betul pertahankan Uthman juga. Dia antara orang yang lawan betul dengan Khawarij. Jadi dua port ni, Gubernur Ali susah nak masuk. Sebab Syam dan Hims sangat kuat. Orang Uthman sangat kuat. Muawiyah betul-betul bersungguh nak tuntut bela. Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid juga sama. Lawan dengan Khawarij habis-habisan. Dan di tempat-tempat lain seperti yang kita sebut. Baitul Mal dikawal oleh Zaid bin Thabit dan Uqbah bin Amir ketika itu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, setelah Ali dijantik menjadi khalifah, antara perkara yang dituntut oleh Ali, ketika itu ada perbincangan lah. Apa nak buat dengan negeri-negeri ni? Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, saya ada tulis kat mana lah? Tak ada kot. Tambah cerita. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia jumpa Ali. Dia kata ke Ali, aku nak bagi kau nasihat. Nasihat yang aku nak bagi dekat hang, satu, kekalkan gubernur-gubernur Uthman supaya amankan negara dulu. Lepas dah amankan negara, baru selepas itu hang tukar. Bagi dapatkan ketaatan mereka, tenteramkan negara, baru tukar. Kalau hang tukar tiba-tiba, mereka akan marah, gubernur Uthman. Ali dengar nasihat dia, Ali kata, Ali fikir dulu. Esoknya Mughirah bin Syu'bah datang lagi. Dia beritahu kepada Ali, aku tukar pandangan. Kalau hang nak tahu mereka ni betul-betul sokong hang, betul-betul mempertahankan hang, tak ada berbelah bagi, hang pecat mereka. Tengok apa tindak tanduk mereka, lantik dengan pemimpin yang betul. Jangan biarkan unsur-unsur kacau bilau ni kekal dalam negara. Kalau kekalkan mereka, mereka boleh bina kekuatan untuk lawan dengan hang. Potong siap-siap, ganti dengan orang lain. Tuan-tuan kalau duduk tempat tu nak ambil nasihat mana? Mughirah bin Syu'bah, orang yang sama. Hari first, dia pergi ke Ali, dia kata kekalkan mereka. Amankan negara dulu, Khawarij tengah nak lawan dengan kita. Bila dah aman, esok baru, dah aman negara, baru tukar satu-satu pelan-pelan. Hari kedua dia mai ke Ali, dia kata aku tukar pandangan. Cantas semua sekali, ganti dengan orang yang kita percaya. Tak situ. Nasihat mana nak ikut?
Macam mana nak buat? Tuan-tuan lah kalau tiba-tiba jadi Perdana Menteri kan, Director JLC nak tukar ke nak simpan tu? Tukar? Tukar terus. Kadang-kadang tapi kan dalam keadaan tu Ali tak, mana dia nak tahu tindakan mana yang paling betul? Macam mana dia nak tahu? Sebab benda yang akan datang dia tak nampak lagi. Ini penting, pengajaran penting kan. Kena berhati-hati dengan firasat. Firasat ni bahaya. Kadang-kadang firasat ni dia akan buatkan kita termasuk ke dalam satu lembah yang kita tutup semua bidang lain. Kita tenggelam dalam firasat sahaja. Betul ke jadi macam tu? Betul. Sebab dia telah jadi kepada orang-orang yang hebat. Kalau kita baca sirah Nabi SAW dan para sahabat, kita nampak bagaimana firasat telah membuatkan sebahagian daripada mereka ambil satu direction, apa sahaja yang datang, mereka tepis semuanya. Ini direction yang aku nak ambil. Kena jaga. Kalau firasat sahabat Nabi SAW pun kadang-kadang jadi macam tu, apatah lagi firasat kita. Weh, dia tu wali, firasat dia betul. Jangan main dengan firasat wali. Firasat sahabat Nabi pun jadi macam tu. Ali tak tahu nak buat keputusan macam mana. Osman kita dah baca dah, jadi juga kepada Osman. Sebab tu orang belajar sejarah ni, kita kena cerdik sikit. Kita tengok banyak contoh dalam sirah Nabi SAW, firasat ni kena berhati-hati. Ali tanya Abdullah bin Abbas, pandangan hang macam mana? Mughirah semalam dia suruh aku kekalkan gubernur-gubernur yang duk ada. Dia kata kalau pecat mereka, kacau bilau negara. Hari ni dia mai kat aku pula, dia kata suruh pecat mereka, ganti dengan geng kita, nak buat macam mana? Abdullah bin Abbas kata, nasahaka bil ams wal yawm ghashaka. Hang tanya pandangan aku. Abdullah bin Abbas kata, semalam dia bagi nasihat dekat hang, hari ni dia nak perkena hang. Hari ni dia nak penaya hang. Hang ikut nasihat dia semalam, hang selamat. Hang ikut nasihat dia hari ni, hang binasa. Firasat juga. Ali punya pandangan tak sama macam Ibnu Abbas. Pandangan Ali tak. Ali memilih untuk menukar semuanya. Dan Ali tukar. Nampak tak? Dua firasat bertembung. Kalau seniority, Ali lebih senior lah. Ali khalifah. Mana satu yang betul ni? Ali ke Ibn Abbas? Inilah yang akan berlaku bila kita letak firasat. Orang alim akan berbeza-beza dalam firasat. Orang yang warak berbeza-beza dalam firasat. Jadi kena doa ke Allah Ta'ala taufik. Firasat tu belum tentu betul. Sebab Ali dengan Ibn Abbas berbeza di sini. Sama juga macam kes Osman dulu kan. Ali dengan Marwan berbeza. Yang ni semua kita tak tahu. Allah Ta'ala punya ketentuan. Jadi dalam kes ini, Ali radhiyallahu anhu buat keputusan untuk tukar governor. Dia tukar kebanyakan governor. Dia hantar mereka pergi ke negeri-negeri. Antaranya Uthman bin Hunayf, dia hantar pergi ke Basrah. Uthman bin Hunayf pergi ke Basrah. Ubaidullah bin Abbas hantar pergi ke Yaman. Ya'la dipecat daripada Yaman. Tapi sebelum sempat Ya'la dipecat, Ya'la bawa 600 tentera berkuda Yaman pergi ke Kedah. Kedah lagi. Ya'la pergi ke Mekah. Apa kena Mekah dengan Kedah? Jadi Ya'la dia bawa 600 ekor unta dengan kelengkapan perang pergi ke Mekah. Ketika datang Ubaidullah bin Abbas, tak ada siapa halang dia sebab ketika itu pemimpin dah keluar. Di Mesir, Ali hantar Qais bin Sa'ad pergi ke Mesir. Di Kufah, Ali hantar Umarah bin Shihab. Dan Ali hantar Sahal bin Hunayf pergi ke Syam. Syam ni sebelum tu, Ali nak hantar Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas kata tak sesuai, jangan hantar aku. Dia tak mau. Ibn Abbas tak mau. Dan dia nasihat ke Ali, jangan tukar, tinggalkan Muawiyah di Syam. Ali tukar juga, Ali hantar Sahal bin Hunayf. Bila dia hantar Sahal pergi ke Syam, sebelum sampai ke Syam, dia sampai kat Tabuk, orang tahan dia. Orang Syam yang sampai kat Tabuk tahan dia, orang tanya dia, Ajita amiran, hang main ni nak jadi pemimpin ke? Sahal kata, ya, aku jadi pemimpin, ada surat daripada Ali untuk aku jadi pemimpin. Orang Syam kata, in kana Uthman ba'athaka hayaka, wa in kana ghairahu farji'. Ramai-ramai orang Syam kata dekat Sahal bin Hunayf, kalau Uthman yang hantar hang, selamat datang. Datang jadi pemimpin kami di Syam. Tapi kalau orang lain yang hantar, patah balik. Dia kata dia, awa sami'tumul ladzi kan? Takkan abang tak tahu Uthman dah mati? Takkan tak dengar cerita? Dia berkata, kami tahu cerita pasal itulah. Abang siapa yang hantar hang mai? Uthman ke Ali? Tak, Uthman dah mati, Ali yang hantar. Balik. Pergi balik, jangan jadi pemimpin. Dia balik dan dia beritahu ke Ali, aku dihalau. Sebelum sampai ke Syam, dekat Tabuk dah kena halau. Umar bin Shihab,
Sama juga Umar bin Syihab yang dihantar ke Kufah. Belum sampai Kufah, dia ditahan oleh Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid, dia nak tuntut bela, bawa tentera nak pergi tuntut bela di atas kematian Uthman. Jumpa Umar bin Syihab. Tanya Umar, nak pergi mana? Aku nak pergi ke Kufah, Ali lantik aku. Hang balik, kalau hang tak balik, aku bunuh. Dia pun balik. Jadi, di peringkat awal, Ali telah berdepan dengan tentangan. Nasihat Ibn Abbas, dia tak ikutlah. Ali tetap dengan keputusan dia untuk tukar semua governor. Dia berjaya tukar di beberapa tempat. Dia tukar di Yaman, Ubaidullah pergi, tapi tentera Yaman hilang. Semua dah keluar ikut Ya'la. Dia pergi ke Syam, mesej yang sampai kepada Muawiyah, Ali nak tukar aku. Maka di Syam bermula semangat berkobar-kobar mereka. Dan Sahal dihantar balik. Umarah juga dihantar balik. Jadi, lepas Ali dah balik tu, governor dia balik, banyak surat diutus oleh Ali, hantar kepada Muawiyah, banyak surat yang Muawiyah tak balas pun. Muawiyah diam. Lepas 3 bulan kematian Uthman, Muawiyah hantar dia punya utusan, Tumar nama dia. Tumar hantar pergi ke Ali, jumpa Ali di Madinah. Tumar datang ke Madinah, dia beritahu, tuntutan Muawiyah tuntut bela di atas kematian Uthman, itu sahaja. Ali tanya apa yang penting? Pentingnya apa? Tumar kata, untuk pengetahuan hang, di Syam, Muawiyah surat yang hantar tu dengan jari Nailah dan baju Uthman, Muawiyah gantung di mimbar. Dan sentiasa ada 70 orang tua, 70,000 orang tua duduk di masjid tu menangis tak berhenti sampai sekarang. Tiap-tiap hari akan ada orang menangis di atas kematian Uthman. Tuntut bela di atas kematian Uthman, kami bai'ah. Kalau tidak, tak bai'ah. Ali radhiyallahu anhu sebut bila dia dengar, kata Ali, Allahumma inni abra ilaika min dami Uthman. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada darah Uthman. Jadi ini antara peristiwa awal yang berlaku di negeri-negeri yang governor mereka ni semua kebanyakan dia kena patah balik di beberapa negeri. Abu Musa al-Ash'ari di Kufah, dia katakan Ali di Kufah keadaan bagus. Tak ada tentangan sangat. Abu Musa duduk. Tapi sebelum sampai governor Ali di Kufah, dia kena halau balik Umarah. Seterusnya, muka surat 590. Ketika Ali awal-awal dilantik, Talhah dengan Zubair bai'ah. Kemudian Talhah dengan Zubair lepas mereka bai'ah, mereka masuk jumpa Ali radhiyallahu anhu. Dua-dua orang kata, okey, kami dah bai'ah. Benda pertama yang Ali kena buat, tuntut bela di atas kematian Uthman. Ali kata, ya ikhwatah, inni lastu ajhalu ma ta'lamun. Wahai dua orang sahabatku, aku bukanlah jahil tentang benda yang hampa dua orang ni tahu. Walakin kaifa asna' biqaumin yamlikunana wa ma namlikuhum. Tapi macam mana aku nak buat dengan satu kaum yang mereka menguasai kita, bukan kita menguasai mereka? Yang duduk di sekeliling Ali, pemimpin-pemimpin besar semua Khawarij. Ashtar yang awal-awal angkat tangan Ali sebagai pemimpin. Ali kata, aku nak buat macam mana? Dia ada banyak tentera. Yamlikunana wa ma namlikuhum. Aku tak ada kekuatan. Sahabat Nabi memilih untuk duduk diam. Abdullah bin Umar, tak, pedang aku tersimpan, tak lawan. Sa'ad bin Abi Waqqas, tak lawan. Muawiyah menentang Ali dari luar. Yang tinggal dengan Ali, musuh-musuh dia aja, tentera yang ada. Apa dia nak buat? Talhah dengan Zubair kata, kalau begitu wahai khalifah, benarkan kami untuk kumpul kekuatan, kita tuntut bela di atas kematian Uthman. Itu prioriti Talhah dan Zubair. Talhah kata, hantar aku pergi ke Basrah. Aku kumpul tentera, datang ke sini, tuntut bela. Zubair kata, hantar aku pergi ke Kufah. Aku kumpul tentera, sama juga, mai ke sini, tuntut bela. Tapi Ali radhiyallahu anhu buat keputusan untuk tak ikut nasihat mereka, dia tak bagi mereka pergi. Basrah pun jangan pergi, Kufah pun jangan pergi. Lalah dua-dua minta izin kepada Ali radhiyallahu anhu untuk pergi umrah. Nasihat mereka Ali tak ikut, dia pun minta izin untuk pergi umrah. Ali pun benar mereka, mereka pergi umrah. Isu sekarang ramai orang di Mekah. Bukan di Kedah. Di Mekah. Ramai orang. Aisyah dan Ummahatul Mukminin dengan sah di Mekah buat haji. Ya'la, Gubernur Yaman, dia bawa 600 kuda punya tentera pergi ke Mekah. Marwan, lepas Osman dibunuh, dia ada masalah, dia memang dia tak puas hati dengan orang yang menentang Osman, dia pergi ke Mekah. Abdullah bin Umar pergi ke Mekah. Abdullah bin Zubair pergi ke Mekah. Zubair Talhah, dua-dua pergi ke Mekah. Jadi pada ketika itu ramai di musim haji, ujung musim haji termasuk dengan yang pergi.
Abdullah bin Abbas, ni penasihat Ali lah. Marwan penasihat Uthman, Abdullah bin Abbas penasihat Ali. Dia kata ke Ali, tulis surat damai dengan semua orang, pujuk balik ke semua pemimpin yang ada utamanya Muawiyah. Ali kata, inna hadha la yakunu abada. Muawiyah nak suruh aku berdamai, aku takkan buat lah. Sebab Ali dapat cerita gubernur dia tadi kena halau balik. So Muawiyah, aku tak berdamai. Ibn Abbas kata, al-harbu khida' ataupun al-harbu khida'atun. Peperangan ini adalah tipu daya. Kuatkan ketenteraan hang. Kita tak boleh. Talhah dengan Zubair pergi ke Mekah, tak tahu apa mereka nak buat. Jangan bergaduh dengan Muawiyah sekarang, nanti boleh bergaduh. Ali kata, kalau nak berdamai dengan Muawiyah, itu tindakan yang dia tak buat. Jadi akhirnya mereka pun pergi ke Mekah pada ketika itu. Sampai di Mekah, Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha berangkat ke Basrah. Muka surat 592. Bila mereka duduk di Mekah, antara yang berlaku di Mekah, isteri Nabi SAW setelah musim haji, mereka mengikut Aisyah radhiyallahu anha untuk daripada perbincangan ketika tu nak buat apa. Aisyah mengumpulkan orang untuk tuntut bela di atas kematian Uthman di Mekah. Ramai pembesar-pembesar sahabat. Ada yang buat keputusan, mereka fikir nak pergi ke Syam, kumpul di Syam. Akhirnya mereka kata keputusan tu tak tepat sebab Syam Muawiyah dah kuat dah, tak payah. Pergi ke Kufah, tak payah juga. Pergi ke Madinah, setuju untuk ke Madinah. Ummahatul Mukminin kebanyakannya setuju ke Madinah. Tapi pergi ke Madinah, sampai berita yang Khawarij ramai di Madinah. Bagus pergi ke Basrah dahulu, kuatkan kekuatan di Basrah. Mereka pun bincang, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Hafsah, mereka pergi. Isteri Nabi SAW yang lain buat keputusan untuk mereka tak mau pergi. Hanya balik ke Madinah sahaja. Jadi dia tak ikut. Hanya Aisyah, Hafsah dan juga ramai para sahabat bergerak menuju ke Basrah ketika itu untuk mengumpulkan kekuatan bagi menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Itu je plan dia. Plan dia nak ada ramai orang tentera. Tengoklah macam mana fitnah ni jadi. Niat mereka baik. Niat mereka nak bagi Ali kuat. Politik ni punya masalah kan. Niat mereka yang pergi ke Basrah ni semua nak kuatkan Ali datang supaya ada tentera yang lebih kuat bersama dengan mereka. Mereka boleh bagi tahu ke Ali, jangan risau, dah ada orang bersama dengan kami, kita boleh lawan dengan Khawarij. Niat mereka bagus. Dan Ali pun berdepan dengan masalah yang sama. Tak ada orang yang betul-betul kuat untuk sokong melainkan Khawarij. Tapi semua orang terperangkap. Bila mereka bergerak ke Basrah, mesej yang sampai di Madinah adalah mereka nak menentang Ali. Ali memerlukan kekuatan tu. Kumpulan yang ke Basrah ni pula, Aisyah, Hafsah, Talhah, Zubair dan sebagainya. Mereka fikir, kalau mereka balik ke Madinah, mereka tak boleh tuntut bela. Ali tak dapat bantuan daripada mereka kalau mereka tak datang dengan bantuan lain. Ali tak cukup kuat. Betul juga mereka fikir. Kalau semua ni balik ke Madinah, semua akan tunduk kepada Khawarij. Sebab orang yang dekat dengan Ali yang dah ada tentera adalah Khawarij. Jadi kalau fikir logik ni kan, logik para sahabat Nabi yang ikut Aisyah radhiyallahu anha, kalau betul nak tuntut bela di atas kematian Uthman, the only way adalah kuatkan kumpulan, dapatkan bantuan, balik bagi tahu ke Ali, kami dah kuat untuk tolong hang tuntut bela. Itu pilihan terbaik. A. B apa? Balik ke Madinah tanpa buat apa-apa. Balik ke Madinah, orang kuat Ali, semua Khawarij. Pemimpin terbesar Khawarij, semua Ali, semua Khawarij. A ataupun B. Ali punya keputusan pula, kalau nak tuntut bela di atas kematian Uthman, kalau nak tuntut bela, tentera utama dia semua Khawarij. Bila dia tuntut bela, Khawarij akan lawan dengan dia, dia pun jatuh sekali. A. Pilihan yang kedua ada untuk stabilkan negara dahulu. Stabilkan negara, bagilah orang yang penting ni jawatan dekat mereka. Bila negara dah stabil nanti, baru fikir untuk tuntut bela di atas kematian Uthman. Macam mana nak tuntut bela? Ali tak ada plan. Sebab apa Ali tak ada plan? Jawatan tinggi dipegang oleh mereka. Dipegang oleh mereka. Khawarij. Pemimpin-pemimpin tentera dipegang oleh Khawarij. Dengan harapan, Ali punya harapan, kalau dia kuat, dia boleh lawan dengan mereka. Tapi dia tak kuat. Yamliku awal ma namlikuhum. Mereka yang berkuasa ke atas kita. Kita tak ada kuasa. Walaupun aku khalifah. B. Nampak dia punya clash.
Apa pilihan yang betul untuk semua orang pada ketika ni? Apa yang mereka boleh buat? Tak ada jalan keluar. Untuk siapa pun tak ada jalan keluar. Sahabat yang nak tuntut bela di atas kematian Osman ni, at-talab bidami Osman, logik mereka, kalau kita berhenti ketika ni, kalau kita tak tuntut, habislah darah Osman akan habis begitu sahajalah. Kita tak mahu itu berlaku. Dalam politik, benda macam ni akan berlaku. Dalam politik, benda macam ni. Nak buat keputusan macam mana? Akhirnya, orang akan terkesan. Sebab the moment orang tu jadi kawan, walaupun Ali radhiyallahu anhu pada peringkat awal, Ali maki Khawarij. Ali kata, aku berlepas. Ali mas-salihun. Orang-orang soleh tahu yang kamu ni semua jahat. Awal. Tapi bila mereka je yang ada di sekeliling, Ali terpaksa lantik salah seorang daripada mereka jadi general. Lantik mereka jadi pemimpin tentera. Bila lantik jadi pemimpin tentera, takkan Ali nak maki mereka setiap hari? Nak buat macam mana? Dulu, PH kata UMNO korup. Korup duit buat kapal, korup duit badan kebajikan, korup. Bila dah jadi kawan, awal-awal, yalah, okay, kita kawan pada ni je. Bab ni je kita kawan. Tapi bab corruption kita tak kawan. Tapi takkan nak maki kawan hang? Takkan Perdana Menteri nak pergi naik atas pentas nak kutuk timbalan Perdana Menteri? Tak boleh dah. Okey, tak boleh dah. Kalau dah tak boleh, hang kutuk orang lain pula, orang akan persoalkan, bukan hang punya timbalan Perdana Menteri lari teruk pada orang ni? Macam mana? Ini kecil, tapi zaman sahabat tu lagi besar. Ali terperangkap yang membuatkan dia tak ada satu pilihan yang dia boleh buat. Jadi, berkumpullah tentera ini bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan juga para sahabat untuk bergerak ke Basrah. Dalam jalan ke Basrah, Aisyah radhiyallahu anha lantik Abdullah bin Zubair untuk menjadi imam, anak saudara dia, dan juga Marwan bin Al-Hakam untuk jadi muazzin. Dua orang yang dilantik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ali memang ada masalah dengan Marwan. Nasihat kepada Uthman dua-dua tak sama. Tapi tuan-tuan nampak dia mula main clash ni. Zaman awal dulu, Ali dan Marwan, walaupun mereka berbeza pandangan, dua-dua sayang kepada Uthman, dua-dua mempertahankan Uthman. Hari terakhir sebelum Uthman meninggal dunia, Marwan bersama dengan Hasan, dua-dua orang duduk jaga Uthman. Hari terakhir, Marwan dengan Hasan, dua-dua luka. Marwan dengan Hasan, dua-dua luka pertahankan Uthman. Tapi bila fitnah ni berlaku, Marwan ambil side, pergi join Aisyah. Hasan radhiyallahu anhu, pemuda yang paling matang pada setiap zaman. Ini kelebihan Hasan radhiyallahu anhu. Zaman Ali, Hasan pesankan Ali, jangan keluar pergi ke Basrah. Kalau hang keluar akan berlaku peperangan yang besar. Jangan keluar, hang pergi ke Basrah, hang akan mati. Tengok Sayyidina Hasan punya fikir. Hebat dia. Zaman Muawiyah, bila dia tengok ramai sangat orang bergaduh ketika itu, Hasan kata, Muawiyah, ambil kuasa. Ambil kat hang, selesai. Damai. Kehebatan Sayyidina Hasan. Inna bani hada sayyid. Nabi SAW kata, anakku ini nanti akan menjadi sayyid. Dia damaikan orang Islam yang bertelagah. Sikap, tindak tanduk Sayyidina Hasan sangat matang pada ketika itu. Tapi itu firasat dia lah. Berbeza dengan firasat Ali. Sambung cerita kita, mereka pun bergerak pada ketika itu. Abdullah bin Zubair, Marwan, Aisyah dan sebagainya. Apabila mereka bergerak, mereka sampai di satu tempat yang namanya Hawab. Sampai di Hawab, telaga Hawab ni, anjing menyalak. Dalam perjalanan nak pergi ke Basrah daripada Mekah, anjing menyalak di situ. Bila anjing menyalak, Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada orang di situ, kita dekat mana ni? Dia kata, kita di tempat yang namanya Hawab. Aisyah kata, aku teringat hadis Nabi SAW, laita sya'ri ayyatukunna allati allati tanbahuha kilabul hawab. Nabi SAW kata, laita sya'ri, satu ucapan macam kesedihan ataupun rasa hampa. Siapakah di antara kamu nanti yang akan disambut oleh salakan anjing-anjing hawab?
Nabi sebut salah seorang daripada isteri Nabi SAW nanti akan menerima salakan anjing Hawab. Aisyah kata ketika dia sampai di Hawab, orang sebut, dia kata, "Ruduni, balikkan aku semula ke Madinah. Wallahi ana sahibatul Hawab. Demi Allah, akulah sahibatul Hawab. Akulah tuan Hawab yang Nabi SAW sebut." Nabi sebut, siapa di antara kamu ni Nabi hampa menyebutkan salah seorang di antara isteri Nabi akan disambut oleh salakan anjing di Hawab. Aisyah pergi, dia tanya mereka, tempat ni apa? Dia berkata Hawab. Aisyah kata, kalau begitu balikkan aku. Bawa aku balik. Dan banyaklah peristiwa perbincangan yang berlaku di situ. Abdullah bin Zubair ni semua semangat nak pergi tuntut bela di atas kematian Uthman. Bukan nak lawan dengan Ali. Nak tuntut bela atas kematian Uthman. Mereka pergi jumpa Aisyah. Abdullah bin Zubair kata, tak, mereka tipu, tempat ni lain. Mereka saja nak kata macam tu. Kemudian orang bincang dan lama-kelamaan, mereka buat keputusan untuk teruskan perjalanan. Sebelum sampai ke Basrah. Dekat-dekat nak sampai ke Basrah, Governor Basrah pada ketika itu, Uthman bin Hunayf hantar dua orang, iaitu Imran bin Husain dan Abul Aswad Ad-Du'ali. Pergi tanya, apa tujuan kelompok ni datang ke Basrah? Nak buat apa? Ali di Madinah, belum keluar ke Basrah. Ali nak siap pergi ke Syam ketika itu. Sebab berdepan dengan Muawiyah dahulu. Basrah tak ada hal lagi. Kumpulan ramai sahabat ni dah sampai ke Basrah. Jadi dua orang, Imran bin Husain dan Abul Aswad Ad-Du'ali. Imran bin Husain sahabat Nabi SAW. Abu Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang tabi'in yang hebat, pakar nahu. Dua orang yang hebatlah dihantar oleh Uthman bin Hunayf untuk jumpa rombongan Aisyah. Abu Aswad ni power dia. Dia orang pertama yang letak baris dalam Al-Quran. Dia pakar nahu, pakar bahasa Arab. Dia buat baris. Kalau dia tak berbaris, sampai lah ni kita baca Quran. Kalau bukan dia lah. Kalau tak ada urusan tu, sampai lah ni kita baca Quran, tak ada baris lah. Dia orang first. Zaman tabi'in dah ada. Zaman Nabi SAW dulu, Al-Quran, bismillah, ada baris. Orang baca, orang Arab tahu lah dia baca. Huruf ada, titik pun tak ada lagi. Dia pun nampak bentuk huruf tu, dia boleh baca. Cuma Abul Aswad ni, dia orang pertama. Sebab zaman dia, bayangkan zaman dia baru berapa tahun je Nabi SAW wafat. Baru 30 tahun Nabi wafat. Start sangat. Orang start bahasa Arab dah tak kuat. Sebab zaman dulu mereka tak tulis. Mereka hafal. Kebanyakan orang hafal, yang tulis sikit je. Dan bila hafal, bahasa yang mereka guna di kampung, bahasa tu adalah bahasa baku. Power. Bahasa kampung tu dah bahasa baku dah. Setiap kampungnya bahasa tu bahasa baku. Quran turun main dengan bahasa asing. Quran turun dengan bahasa yang mereka duk cakap tu. Zaman tu. Lama-kelamaan bercampur orang ramai, orang luar mai dan sebagainya, bahasa dah jadi lemah. Dalam 30-40 tahun bahasa jadi lemah. Ada beberapa kisah lah. Salah satunya duduk dengan anak perempuan Abul Aswad Ad-Du'ali dengan anak perempuan dia. Mereka duduk dua orang malam-malam. Anak dia kata, ma ajmalus sama'. Abu Aswad kata, mawaqi'un nujum. Anak dia kata, ma ajmalus sama'. Ma ajmalus sama', maksud dia, apa yang paling cantik di langit? Apa benda paling cantik di langit? Dia duduk dengan anak dia, dia kata lah yang paling cantik di langit adalah bintang lah. Anak dia kata, tak, bukan, aku bukan tanya soalan. Anak dia kata, ta'ajub. Aku bukan nak tanya soalan, aku nak kata, betapa cantiknya langit. Bahasa Melayu kan, beza sikit punya jauh lah. Apakah yang paling cantik di langit? Dengan, wah, cantiknya langit. Beza jauh kan? Tapi dalam bahasa Arab, apakah yang paling cantik di langit? Ma ajmalus sama'. Betapa cantiknya langit macam mana? Ma ajmalas sama'. Beza dia apa? Dekat huruf lam tu, ajmal, lu dengan la. Kalau ajmalu, apa yang paling cantik di langit? Ma tu jadi soalan. Kalau ajmala, betapa cantiknya langit. Ma tu jadi ta'ajub, betapa. Dia jadi mansub. Ma, Abul Aswad kata ke anak dia, hang ni bongok. Kalau nak kata betapa cantiknya langit, ma ajmalas sama', bukan ma ajmalus sama'. Anak dia ingat, dia pandai lah. Bapak aku tanya, aku kata cantik, dia pergi jawab soalan. Bapak dia kata, hang yang tak reti. Bangis hang salah. Lepas tu dia fikir, anak aku pun baca Arab salah. Orang lain lagilah jahanam kalau baca Arab. Tak ada baris. Anak dia pun salah. Dan beberapa kisah lagi lah. Salah satu orang, dia dengar orang baca ayat.
Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah berlepas, bebas, tak ada kena dengan orang musyrik, begitu juga rasulnya. Ayat Al-Quran. Ada orang baca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Tukar satu baris je. Wa rasuluhu tukar jadi wa rasulihi. Maksudnya apa? Allah bebas, tak ada kena mengena, memang tak tolong langsung musyrikin, dan Allah tak tolong juga rasulnya. Rasulnya dengan musyrikin sama, dua-dua Allah tak tolong. Beza dekat mana? Wa rasulihi. Sepatutnya wa rasuluhu. Jadi banyak Abdul Aswad duk dengar orang baca Quran, dia salah kat sini, anak aku pun salah tanya soalan. Akhirnya dia buat kita kena selamatkan orang letak baris dalam Quran. Lepas letak baris, memang tak salah dah lah. Baris tu kira betul dah. Jadi, Uthman bin Hunayf hantar dua orang, Abul Aswad Ad-Du'ali dan juga Imran bin Husain, jumpa Aisyah radhiyallahu anha, tanya sebab apa dia mai ke Basrah. Nak lawan dengan khalifah ke? Aisyah kata tak, tujuan dia pergi ke Basrah adalah at-talab bidami Uthman, tuntut bela di atas kematian Uthman. Kemudian setelah Aisyah, dia bertanya pula dekat Talhah dan juga Zubair, apa tujuan mai sini? Talhah dan Zubair bagi jawapan yang sama. Dia berkata kami datang nak tuntut bela di atas kematian Uthman. Imran bin Husain tanya, apa ada bai'ah kepada Ali? Kenapa mai ke sini pula? Mereka kata, walam astaqbilhu in huwa lam yukhalli bainana wa baina qatalati Uthman. Dua-dua orang kata kami tak ada masalah dengan bai'ah, tapi kami tak boleh terima selagi mana Ali tidak membebaskan kami untuk buat keputusan di antara kami dan juga orang yang membunuh Uthman. Satu yang kami minta. Kami bai'ah Ali. Ali khalifah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan mereka dipaksa. Ala kulli hal, riwayat tu lemah lah, riwayat yang kuat. Mereka bai'ah secara terbuka dan banyak riwayat menceritakan bincang sama sendiri. Dua-dua tak mau puasa. Jadi dia berkata kami tak ada masalah. Memang kami terima Ali. Cuma Ali kena yukhalli bainana wa baina qatalati Uthman. Ali kena biarkan kami untuk buat keputusan di antara kami dan juga pembunuh Uthman. Kami tuntut bela. Lepas itu kami boleh bai'ah Ali. Dan perbincangan yang panjang itu akhirnya bila Imran bin Husain dan Abul Aswad balik kepada Uthman bin Hunayf, dia sebut inilah yang berlaku. Uthman bin Hunayf kata darat rahal Islam wa rabbal Ka'bah. Bermulalah peperangan di antara orang Islam demi Tuhan Kaabah. Dia pun siapkan tentera untuk mempertahankan Basrah. Dia dapat gambaran yang akan berlaku peperangan. Imran bin Husain bagi tahu kepada Uthman bin Hunayf, jangan lawan dengan mereka, tak ada keperluan untuk lawan. A'tazil fa inni qa'id fi manzili aw ala ba'iri. Imran bin Husain kata, tinggalkan aku duduk di rumah tak mau perang. Tapi Uthman bin Hunayf kata tak, peperangan ini mesti berlaku. Kami akan berlaku peperangan ini sekurang-kurangnya sehingga Sayyidina Ali datang dan dia buat keputusan. Dan apabila kumpulkan tentera, Uthman bin Hunayf kumpulkan tentera untuk lawan pada ketika itu, ada di kalangan, berkumpul ramai-ramai, ada di kalangan orang yang kata bebaskan mereka. Kalau mereka datang dalam keadaan ketakutan, kita datang dalam keadaan takut, hantar mereka balik. Kalau mereka datang untuk menuntut bela di atas kematian Uthman, terima mereka dengan baik dan hantar mereka jangan berperang. Dalam masjid tu pula ada orang bersuara di Basrah. Orang lain pula kata, antara yang bersuara Al-Aswad bin Sari' As-Sa'di. Dia kata, orang yang mai nak tuntut bela ni, dia nak bunuh siapa? Dia nak bunuh kita. Ataupun sebahagian daripada saudara kita, ataupun orang-orang yang bersama dengan kita. Tak ada pilihan lain melainkan mesti lawan dan perang dengan mereka. Uthman bin Hunayf ketika dia dengar ucapan ni semua, ketika tu dia tahu yang, Basrah ni bukan tempat yang aman. Di Basrah, ada pertembungan dan Khawarij sangat kuat di Basrah pada ketika itu. Ada seorang sahabat Nabi, Jariyah ibn Qudamah As-Sa'di, dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha sebelum bermula pertembungan tu. Dia jumpa Aisyah, wallahi laqatlu Uthman ahwan min khurujiki ala hadzal jamal urdatas silah. Dia kata ke Aisyah, wahai ummul mukminin, sesungguhnya kami sedih di atas kematian Uthman. Tetapi kematian Uthman itu lebih mudah daripada kami berbanding dengan engkau datang di atas jamal, di atas unta ini membawa pedang untuk mempertahankan Uthman. Ini lebih berbahaya. In ataiti ta'i'atan, kalau engkau datang Aisyah dalam keadaan orang taat kepada engkau, baliklah semula ke Madinah. In ataiti mukrihatan fasta'in billah. Kalau engkau datang ni engkau dipaksa untuk datang, minta tolong dengan Allah, aku akan tolong, baliklah ke Madinah. Ini nasihat daripada Jariyah ibn Qudamah kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Dia pun ada firasat dan gambaran dia. Dia ada gambaran yang ini lebih berat daripada kematian Uthman. Yang terbaik untuk Aisyah pada ketika itu adalah balik semula. Dan selepas ini, rentetan daripada peristiwa ini berlakulah peperangan Jamal. Saya boleh cerita sikit sebelum kita masuk kepada peperangan yang besar. Apabila berhimpun kumpulan Aisyah radhiyallahu anha di Basrah dan juga kumpulan Uthman bin Hunayf ketika di Basrah, bermulalah dua kumpulan yang besar. Satu nak tuntut bela, satu nak pertahankan sampai Ali sampai. Dan apabila mereka berkumpul, lawan baling batu first sekali. Sebelum Ali belum sampai lagi, lawan baling batu di peringkat tentera Uthman bin Hunayf di Basrah, baling batu, provok kumpulan Aisyah, dan bila diprovok, mereka pun lawan. Ini isu yang berlaku bila berkumpul ramai-ramai. Tak boleh kontrol. Asalnya tak ada kena-mengena dengan Ali. Tak ada kena-mengena dengan ramai orang. Tak ada kena-mengena dengan Uthman bin Hunayf. Ambil dia punya pendirian pula, satu pendirian, Uthman bin Hunayf. Dia gubernur. Dia sayangkan Uthman. Dia ambil arahan daripada Ali untuk jadi gubernur dekat situ. Dia tak ada masalah apa-apa. Masalah dia, Ali hantar aku kena taat kepada Ali. Tapi, bila dia duduk di situ, datang kumpulan tentera ramai-ramai, apa yang dia perlu buat? Paling-paling, dia kena pertahankan negeri dia. 50-50. Sama ada orang tu serang, ataupun orang tu nak main masuk berdamai, nak kumpul tentera macam mereka cakap. Antara dua. Apa sahaja mereka buat, pilihan yang terbaik, kawal lah. Bila mula kawal, dua kumpulan Khawarij yang duduk dalam kumpulan Uthman bin Hunayf, mereka start baling batu. Antaranya Hukaim bin Jabalah. Start baling batu. Dan kumpulan satu lagi, bila kena baling batu, mereka baling balik. Betapa mudahnya fitnah apabila orang berkumpul ni. Dan bila baling balik, berlakulah pertempuran di antara mereka pada ketika itu. Hukaim bin Jabalah, ketua Khawarij pada ketika, ketua yang memimpin Khawarij pada ketika itu, dia terbunuh dalam peperangan yang pertama ni, perang Jamal yang kecil pertama, dia terbunuh. Dan tapi fitnah telah berlaku. Sebab kumpulan kecil ni asalnya duduk berkumpul je, kumpulan Aisyah dengan kumpulan Uthman bin Hunayf. Dua matlamat yang berbeza. Uthman bin Hunayf, matlamat dia, kita pertahankan Basrah. Mereka masuk, lawan perang, kita lawan balik. Kalau mereka tak buat apa-apa, kita biarkan sahaja, duduk sahaja. Aisyah pula, kita nak masuk Basrah elok-elok. Kumpul kekuatan, cukup kita pergi ke Madinah, katakan Ali, kami dah cukup kekuatan, tuntut bela atas kematian Uthman. Nak spark pergaduhan ni senang je, seorang start baling batu. Kumpulan tu baling batu kat kita. Yang ni pun lawan balik. Akhirnya berlakulah pertembungan. Ni belum pertembungan sebenar lagi, pertembungan di antara kumpulan Aisyah dan Uthman bin Hunayf. Dan Hukaim bin Jabalah adalah di antara orang yang tertewas dalam pertembungan ni. Saya rasa bab pertembungan Jamal di antara kumpulan Sayyidina Ali bila dia sampai ke Basrah dan juga Aisyah, kita sambung kelas akan datang. Itu inti kelas akan datang, kita habiskan cerita tu lah. Cuma tuan-tuan, saya suka sebut benda ni sekali lagi sebelum kita tutup majlis hari ni. Bila kita belajar sirah ni kan, kita kena tahu yang permainan firasat begitulah. Allah Ta'ala kan tak letak kebenaran di atas lidah satu orang. Tak ada orang yang lidah dia sentiasa benar dia cakap. Walaupun kita cerita tentang fadilat Umar, bismillah. Umar cakap jadi. Umar nak sesuatu, Allah turunkan Al-Quran bagi sama macam Umar nak. Walaupun Umar punya standard macam tu. Tapi Allah takdirkan beberapa keputusan Umar tak betul. Antaranya Abu Bakar tak ikut dua keputusan besar Umar lah. Satu, untuk hantar tentera Usamah. Dan yang kedua, untuk hantar tentera Usamah, Abu Bakar tak ikut. Dan yang kedua, untuk memerangi orang yang tak bayar zakat, Abu Bakar tak ikut. Boleh atau tidak? Abu Bakar ketika itu kata, sebab 3 kali, 4 kali sebelum ni, hang cakap je, Al-Quran turun macam hang cakap. Cakap hang mesti betul, aku ikut. Tak, Abu Bakar tak buat macam tu. Abu Bakar, pada dia, ini ijtihad yang betul dan dia buat. Dan banyaklah kita baca masa ketika Uthman nak mati lagi, ketika itu, semua orang datang dengan firasat masing-masing. Semua orang ada firasat. Tidur malam, fikir apa-apa, okey, ni hang kena buat. Orang kata kat Uthman, lawan. Siapkan tentera, lawan dengan Khawarij. Uthman kata tak. Aku mimpi jumpa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Nabi kata kat aku, sum tuftir indana. Puasalah, akan berbuka puasa dengan kami. Firasat Uthman. Dia tak lawan lah. Ali bagi nasihat kat dia. Minta maaf, berdamai dengan orang yang datang. Iklankan taubat.
Marwan pula bagi tahu kepada Umar, tak, jangan iklan kata lawan. Benda-benda begini akan berlaku, banyak nasihat-nasihat macam ni berlaku. Zaman Osman dah, zaman Ali nanti akan datang macam tu juga. Tak, ni penting untuk kita faham sebab zaman lah ni, ada orang senang-senang je buat statement, dia tu wali, kalau dia cakap mesti betul. Tak ada. Wali kalau cakap kena ikut, dia betul dia cakap, dia tahu benda, tak ada. Tak ada siapa tahu benda gaib. Kenapa bincang benda-benda macam ni? Sebab tak ada siapa pun yang tahu apa akan jadi esok. Yang tu je kunci dia. Esok apa nak jadi, siapa pun tak tahu. Ali pun tak tahu, Osman pun tak tahu, Muawiyah pun tak tahu. Esok pun dia pun tak tahu. Semua boleh jangka sahaja. Aku rasa ini tindakan yang betul bawa kepada natijah ni. Aku rasa tak, tindakan lagi satu yang betul, natijah lagi satu yang betul. Sedangkan esok, siapa pun tak tahu. Di antara tanda sufi yang sesat adalah apabila dia anggap ada syekh tarikat yang tahu apa nak jadi, ataupun dia boleh kontrol apa nak jadi esok. Ini tarikat kata wali mutasarrif, dia boleh kontrol. Ini tanda kesesatan. Naqsyabandi ada macam tu. Nazim Haqqani sebut ada wali nama dia mutasarrif. Kutub mutasarrif. Dia susun dunia ni macam mana dia nak. Ini sesat. Kalau boleh susun dunia zaman tu, tak, kalau boleh susun dunia, siapa yang nak susun time tu? Lukisan Ali tak sama dengan lukisan Osman. Lukisan Osman tak sama dengan lukisan Marwan. Lukisan Marwan tak sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tak sama dengan Talhah dengan Zubair. Lukisan siapa yang betul? Siapa yang wali kutub sebenar? Tak ada, tak ada. Tak ada siapa menguasai rahsia ghaib ni melainkan Allah Ta'ala sahajalah. Jadi bila geng-geng sufi bawa ideologi begini, orang awam boleh terpedaya kadang-kadang. Betul lah kot, wali ni tahu kot. Wali ni boleh bagi arahan kat orang, hang kena ikut. Sebab arahan ni hang ikut, bawa ke jalan tu. Tapi orang yang mengaji sirah, orang yang mengaji sejarah, kita akan jumpa ratusan contoh-contoh yang cakap-cakap begini tak betul. Cakap ni semua karut. Tak ada siapa tahu benda gaib. Orang interview dulu sekali kan Al-Ma'unah. Polis tu beritahu. Dia beritahu dia jumpa dengan ketua Al-Ma'unah tu. Pasal hampir perang, dia kata dapat arahan daripada atas. Wali mana bagi arahan dekat dia. Wali ghaib terus takut. Ini masalah kalau mengaji, tak mau mengaji agama. Mengaji ikut jalan mana kita tak tahulah. Pergi kadang-kadang pergi mengaji agama, bila dia pergi ke jalan yang syekh ni bagus. Dia semayang isyak sampai subuh 20 tahun satu wuduk. Itu bukan bagus, itu tak ada nafsu. Okay lah, mungkin dia siang-siang ke apa cerita lain lah pada. Tapi dia start cerita macam tu. 40 tahun isyak dengan subuh, satu wuduk. Satu wuduk 40 tahun isyak dengan subuh. Syekh ni bagus. Malam-malam, tiap-tiap hari dia pergi umrah. Tiap-tiap hari, malam-malam dia pergi umrah. Satu orang lagi kata, Syekh hang pergi umrah tiap-tiap malam. Syekh aku ni, lagi power, Kaabah main melawat dia. Apa power? Satu tahun tu orang pergi Kaabah tak ada. Orang balik jumpa Syekh tanya, ya Syekh, kami tak nampak Kaabah. Macam, tak tahu lah orang tu kan, kadang-kadang dia buat dosa banyak ke apa, dia pergi tak nampak Kaabah. Zaman kita, kalau orang cerita macam tu, kita dengar, dia kata, hang tu lah, hang banyak buat maksiat, mata tak jaga dan sebagainya, hang pergi tak nampak Kaabah. Akhirnya cerita macam ni akan buatkan apa? Orang jadi takut kan? Ramai orang takut nak pergi, tak bersedia lagi. Tak bersedia lagi, saya ibadat tak sempurna, takut nak pergi. Itu zaman orang biasa. Tapi cuba pergi cerita dekat Syekh. Syekh, saya pergi Kaabah tak nampak Syekh. Kita akan bagi nasihat. Orang biasa bagi level bawah kan. Dia bagi nasihat, hang maksiat banyak sebab tu hang tak nampak Kaabah. Level atas, dia tak bagi nasihat macam tu. Dia kata, patutlah hang tak nampak Kaabah. Semalam Kaabah mai sini jumpa aku. Kaabah mai sini jumpa aku, macam mana nak nampak? Orang tu pun, power Syekh ni. Bila duk kumpul power, kawan tu kata Syekh dia boleh tiap malam pergi umrah. Kawan ni lagi power, kata Kaabah mai jumpa dia. Kawan ni kata, Syekh aku lagi power. Tiap malam dia pergi gathering dengan Nabi semua. Kumpul, minum-minum, sembang-sembang, laporan dunia. Lepas tu dia balik. Lagi power. Ini bukan cerita lawak. Memang tarikat buat macam tu. Ada gathering. Setahun 2 kali gathering. Pergi jumpa Nabi-Nabi apa semua dengan wali-wali jumpa. Lepas tu balik mai. Kalau semua trend mengaji macam tu kan. Trend mengaji macam tu. Apalah yang pelik sangat untuk apabila Syekh kata ini firasat wali sekian-sekian, dunia akan jadi macam ni. Mereka pun akan ikut lah. Belajar ni tak ada jalan mudah. Tak ada jalan pergi duduk. Cerita dengan ajaib. Syekh ni power. Kita kena ikut dia 100%. Tak, bukan macam tu. Betul-betul nak memahami agama, buku-buku macam ni ada puluhan buku.
Setiap satu muka surat kena baca, baru boleh faham agama. Dalam mudah tak ada. Kalau tidak, macam mana nak faham? Ni baru sejarah, ada buku sirah, ada buku tafsir, ada buku Quran, ada buku hadis, ada buku fiqah. Ni, kena go through semua benda ni. Bukan tentang cerita ajaib. Dan bila belajar sejarah ni, itu pengajaran yang kita kena tahu lah. Manusia dia ada limit. Pengetahuan dia ada limit. Perkiraan dia ada limit. Jangkaan masa depan dia ada limit. Itu sebab kita manusia. Dan Allah Ta'ala telah tunjukkan sebaik-baik generasi juga, kadang-kadang dia punya tafsiran tak jadi macam yang mereka sangka. Saya berhenti setakat dulu lah untuk hari ni. Kalau insyaAllah ada kesempatan, kita sambung bulan depan pula. Bulan depan kan? Bulan ni bulan ni depan ni dah ada kosong ke bulan ni? Tak kot tak? Dukan Singaporean buat kami tu. Dia bulan depan InsyaAllah bulan depan. Nanti kita sambung cerita. Lepas itu tutup ni sambung cerita. Okay, kita berhenti setakat ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.